InsyaAllah. So hari ni apa yang saya nak buat ialah recap sedikit, just untuk memberi gambaran kepada mungkin Alia yang tak ada semalam dan juga Brother Haris lah, dalam konteks apa yang dah dibincangkan sebelum ni dan lead kepada apa yang diharapkan dihasilkan dari kerja-kerja ni lah kan, sebab dia jadi komiti division ni pun division yang baru dibentuk. Maknanya kalau dalam harmoni ni sendiri sebelum ni tak ada, maknanya kita tak pernah data driven lagi lah from operasi punya ni kan. So maksudnya semua yang kita kata rasanya benda ni kot yang kena buat, benda ni kot penting based on personal view dan sebagainya, maknanya tak ada back by data lah. So ni langkah pertama. So bila harapnya tak terkejut lah bila dengar tadi tu, macam langkah pertama insyaAllah taklah bukanlah untuk drill sampai ke level the most reliable component, tapi at least kita makin develop supaya langkah kita tu dipandu dengan gambaran yang benar lah kan. Oh, inilah kebetulannya sebenarnya. Oh, ini tersilap langkah ni, ataupun inisiatif ni sebenarnya tak efektif ni, or whatever that is yang sepatutnya memadu kepada apa yang kita nak lah. Right. Untuk recap secara fundamental besarnya, kalau semalam kita dah highlight bahawa ultimately, ni just run through je, maksudnya ultimately yang kita nak cuba fulfill adalah kita punya as a person, tugas khalifah kita lah, tugas khalifah kita dan semalam based on overview of surah Al-Baqarah, kita dah dapat gambaran 4 level of tugas khalifah tu lah. Satu yang maknanya kita dengan Allah kan, as individu, kutiba alaikumus siyam tu maknanya puasa, solat dan sebagainya. Ada yang kita dengan manusia lain, kutiba alaikum yang al-wasiyah tu, wasiat tu. So maksudnya kalau dalam Baqarah juga ada hutang kena tulis dalam apa semua kan. Lepas tu ada juga sistem negara, kutiba alaikum qisas. So maknanya kalau kita sistem hukum jinayat, hukum hudud, hukum ekonomi, sistem ekonomi dan sebagainya. Dan satu lagi yang kalau kita kata antarabangsa lah, kutiba alaikum kumul qital. So maksudnya bila ada negara Islam yang telah tertegak dan terpaksa berhadapan dengan negara yang menentang, so adalah dia punya perbincangannya. Dan of course dalam Baqarah tu ada Al-Qital punya perbincangannya. Right. So dan kita kata dia sentuh juga yang saya sentuh secara sekali lalu, of course kalau kita betul-betul as a person nak fulfill semua benda ni, ada dua sistem yang kita perlukan untuk membantu kita lah. Satu, untuk membantu kita jadi orang yang mampu nak carry semua benda ni, yang biasanya kita kata sistem tarbiyah lah. Sistem tarbiyah yang menyebabkan kita sentiasa di-equip untuk actually capable untuk buat benda yang besar ni. Satu lagi sistem yang actually manage pergerakan, penyusunan, pelaksanaan semua operasinya lah kan. So akan ada operasi membaiki individu, membantu islah manusia, masyarakat, islah sistem negara dan juga handle isu-isu antarabangsa kan. So tu dua sistem yang I would argue setiap orang Muslim perlu carilah sistem tu kan. Of course kalau dalam Ikram kita adalah sistem yang memang combine kedua-dua benda ni, tapi kita tak juga claim kita lah satu-satunya organisasi yang ada benda tu. Tapi as a person kita perlu carilah benda tu supaya at the end of the day kita bila kata kita dah fulfill ataupun cuba sebaik mungkin untuk fulfill tanggungjawab kita as a whole. Itu yang pertama. Dan daripada semua ini, kita punya aspirasi dalam konteks bergerak di universiti lah. Contohnya saya walaupun dah grad lama, antara reason saya jadi lecturer pun adalah untuk keep contributing kepada mahasiswa sebenarnya. Hence disebabkan itu masa yang di-allocate untuk benda-benda begini ni sebenarnya much bigger than masa di kelas tu, masa di kelas official so sebab that's the aspiration so aspirasi kita dalam konteks kalau kita tengok gambaran IPT IPT as institution di negara ni, dia sebenarnya tempat masuk orang-orang sebahagian daripada lepasan SPM akan masuk IPT, generally speaking, dan orang-orang ni akan keluar jadi anggota masyarakat. So yang kita harapkan adalah sebanyak mungkin yang jadi ejen berubah yang positif lah. So whatever type of activist kan.
So itu yang diharapkan. Yang paling kurang kita harapkan adalah apa yang kata apa nak panggil orang-orang yang tak menentang, tapi itu macam bahasa yang ni kan, ataupun penyokong walaupun sokongannya sokongan moral ataupun sokongan financial whatever lah. Maknanya dia support lah ejen perubahan ni. Dia bukan dia lah perosaknya dan dia bukanlah dia ejen penentang. Seolah begitu penentang kepada pembaikan masyarakat So that is what we hope to produce. Maksudnya seboleh mungkin, sebab kita pun kalau yang sebelum ni pernah cerita, yang masuk IPT ni berapa persen je daripada 500,000 yang masuk SPM setiap tahun kan. Dan kalau IPT ni pun tak ramai yang jadi ejen perubah dan yang menyokong perubahan yang baik, yang lain tu lagi lah. Maksudnya dia jadi macam the percentage of the whole masyarakat tu macam mana dia nak shift kepada better and better society right? So bila kita melihat benda ni lah, yang apa yang kita nak, segala inisiatif yang buat tu, banyak inisiatif yang nak cuba meramaikan orang jadi aktivis whatever capacity lah. Kita ada JKKS untuk khidmat masyarakat, society punya program, JKI untuk makin intellectually apa semua tu kan, dan JKD Islamically involved dan sebagainya. So diharapkan lebih ramai, satu yang lebih ramai yang menyokong benda tu, yang supportive dengan benda tu, dan makin ramai juga kalau boleh yang actually lepas grad sebab yang kita usahakan di IPT ni dia bergerak masa di IPT lah. Itu pun satu cerita, macam mana nak retain dah lepas grad pun, dah sampai 50 tahun pun masih aktif, concern dengan society. Dan rasanya tanyalah siapa-siapa batch-batch yang ni kan, daripada student yang dulu sama-sama aktif, kadang-kadang yang tinggal tu ialah kita tak nafikan kesibukan kerja dan sebagainya, tapi nak katanya the society needs you lah kan. So kalau kita penyumbang hanya 4 tahun di IPT, lepas tu tak kisah dah, it's a very limited contribution compared to insyaAllah 10, 20, 30 tahun masih contribute something, right? So that's the hope. Dalam relate dengan data ni, sebab untuk merealisasikan benda ni banyak benda yang kena buat lah, medianya lah, modulnya dan sebagainya, tapi kita hari ni akan fokus kepada data kan. So one question mark yang perlu dijawab ialah, so apa contohnya lah, kalau apa isu sebenar ataupun yang paling crucial or whatever type yang soalan yang macam ni. Maksudnya dalam, kalau kita kata di, sebab UIA ni agak berbeza lah demografi IPT dia. Maknanya student dia almost all the vast majority Muslim. Kalau kita pergi pada UPM, UM apa semua tadi, makin berbeza lah. So the issue pun akan berbeza. Okay, kita nak harap apa daripada Chinese community student ni kan. So kalau kat sini kita mungkin diverse-nya agak ramai pula international, kita harapkan something ke. So that can be discussed later lah. Policy wise bukan kita yang decide, tapi if any, orang kata apa, any critical discussion tu mungkin memerlukan data lah masa ketika tu kan. Itu satu. Keduanya pula ialah bila kita dapat something, how effective our initiatives, right? So this is the second question. So I would say that yang akan cuba dijawab mainly oleh tim data ni ialah dua soalan yang berbentuk inilah kan. So masyarakat kampus ni perlukan apa, dan yang kita dah cuba buat ni berkesan ke untuk merubah apa yang kita nak ubah tu, right? So kat sini akan datang kepada macam-macam lagi lah, more detail, tapi essentially dia akan jadi dua kategori ni from my view. Okay, so gagasannya besar. So now saya tulis IPT kat sini, walaupun kita akan bincang UIA, tapi my hope is, sebab kalau kita bincang tadi dia sebut pasal harmoni dan sebagainya, harmoni ni dia dah wujud di banyak IPT, but at the same time yang paling ke depan in term of many aspeknya UIA lah. Mungkin jadi jumlah orangnya, dari segi aspek-aspek yang dah sentuh dan dah start cuba initiate dalam banyak aspek, walaupun ada juga certain aspek yang mungkin ada IPT lain kita ke depan sedikit. So the hope is bila kita cakap pasal sebab macam ni perbincangan tadi tu, it should be applicable to all IPT kan. Maksudnya kalau kita kata satu IPT je yang menghasilkan,
dan IPT lain tak, kalau kita just conceptually discuss macam tu. Maknanya efek dia kepada masyarakat tu amat minimal lah banding semua IPT pun menjayakan agenda yang similar. So dalam konteks tu, now the discussion dalam konteks, so what should we do harapannya ialah apa yang kita buat dekat UIA ni, UIM ni kalau bahasa Melayu lah, akan satunya paling kurang menjadi inspirasi ataupun guide kepada yang lain-lain tu. Oh, boleh buat juga benda tu kenapa tak terfikir buat benda tu? Itu paling kurang lah. Yang lagi bagus ialah kita actually boleh directly guide, maksudnya siapa yang dah jadi kepakaran dalam, contohnya kalau kita cakap data lah, you dah memahami idea dan gagasan, you dah lalu fasa macam nak establish the system, you dah lead a group of teammate apa semua yang menyebabkan the fully functional agency data ke apa benda, then you have the expertise untuk train setiap PT lain lah. So my hope is kalau sempat sebelum you grad sampai ke situ, that's itu memang puas hati kan. And logically possible je. Maknanya kalau daripada second year, third year, fourth year sempatlah untuk that cycle berlaku. But of course then nanti kita operasikan lah. Itu satu. From the apa kata dari konteks, if you can understand the importance of, sebab ni salah satu key elemen lah sebenarnya, ada banyak elemen lain macam media dan sebagainya, yang nak katanya if we can actually make sure kita actually mampu guide semua IPT ni untuk dapat diagnose apa isu sebenar di setiap IPT tu, dan juga kita dapat menghasilkan mekanisme untuk fine tune setiap inisiatif tu, kita dapat detect how effective it is dan semua makin efektif. Hopefully because you will be the first generation yang contribute towards the system towards that tu, amal jariahnya amat besar lah, hopefully. So I hope you have that ambition as well. Dan kalau kita kata semua IPT pun ni, maknanya hopefully bila kita umur 50 asyik petik umur tapi maksudnya umur ke depan ataupun kita dah lama meninggal pun, hopefully kita punya saham tu masih ongoing. So that's the hope. Harapnya kita buat benda yang very sustainable, supaya bila kita dah meninggalkan, dia bukan hidup kerana kita di situ lah. Maknanya kita dah grad je, lungkup benda tu sebab tak ada orang nak, tak ada orang yang terfikir. So that's nanti kita akan hopefully over the years ni, rasanya the first layer ni ialah memang akan banyak you deal dengan macam nak fine tune data semua tu. Tapi nanti you akan lalu pula phase macam nak lead orang untuk mampu diorang pula replicate your work kan, and so on. So dia jadi you actually become manager yang manage a system yang comprehensive. Right. Dari konteks how to implement, okay, realizing issue ni sebenarnya dah lama ni from my personal perspective, even the UIA Gombak ni. Tapi bila every time retreat lah apa semua, every time saya push the idea, kau sepatutnya check lah macam how effective benda tu. Masyarakat ni ada berganjak apa-apa ke bila kita buat banyak-banyak program kan? Ke sama je? Ke makin ke belakang? So always the issue macam mana nak measure? Tak, maknanya dia macam tu kan. Dan normally the pushback ialah susah lah nak measure benda tu macam tu kan. Dan dah habis kat situ kan, discussion habis, susah tu kan, kita buat apa yang kita boleh buat je. Dia cycle begitu until now, bila maknanya bila I think dia punya challenge ketika tu adalah maknanya orang yang dah sedia dalam tu, tak ada orang yang passionate untuk make it happen. So sebab tu kata macam tu kita iklankan recruit orang luar. Alhamdulillah dia terpertemukan dengan Rafiq dengan Alia lah. Hopefully lebih ramai lagi yang akan kerja under your understudy lah, insyaAllah kan ke depan. In term of what to do pula, dia ada dua mode. Satu yang I can think of lah, satu kita buat top down lah basically, in a way. Maksudnya kita set up team division data harmony, dan lepas tu dia kena tengok ke bawah. I think for many years bila saya cuba buat benda ni, dia tak jalan. Sebab dia jadi terlalu besar kan, macam banyaknya kalau nak fikir, dan lala dia mati di situ. Semua orang rasa macam tak realistik. So apa yang dia cuba buat kat sini ialah kita more of bottom up in a way lah. Maksudnya dia create satu unit data yang very specific, yang tak nampak overwhelming sangat. Maksudnya fokus on one project dulu ke, one JK dulu ke, sebab kalau tak tengok satu harmony tu dia terus overwhelming, banyak ni nak kena ni kan.
And hopefully by that, bila you dah boleh lead a small unit, then next time you boleh ada dua sub unit etc, and you rise to the rank lah, and then sampai the whole of Harmony punya initiative tu pun dah ada data dia, and then you boleh guide. Macam tu lah. So that's my hope lah, maksudnya dia punya progression. So we will move step by step. Harapnya tidaklah terlalu overwhelming. Make sure that we understand how to make it happen. Macam ni, kalau kita dapat fine tune satu sistem untuk satu projek, hopefully it can be replicate properly lah. Dia bukan macam kita terus nak buat banyak, tapi semua pun management wise apa semua, data pun tak reliable apa semua. So that's the idea until now lah. So from the perspective of Harmony, kalau kita kata, tak tahu nak kata chain of command ke benda, so dia ada tiga dimensi lah sekarang ni, I think. So kalau from the dimensi of, kita ada Harmony yang tanzim besar tu, dan kemudiannya dia ada JKJK kan. So dalam konteks ni ada JKKS contohnya ada kat sini, JKAI yang ada kat sini, dan JKD ada kat sini. So current head of each of this ada tiga-tiga kat sini lah. Yang Izzuddin kat sini, Hazim kat sini, dan Badrul Munir kat sini. Dalam konteks tu pula ada pula projek-projek. So contohnya MYLM, JMP. JK ni tak larat nak list lah. Contoh. So pada saya tak kisah your starting point tu rasa macam you just attach to satu dulu ke, dua ke, terus ke sini ke, it's up to your capacity lah kan, yang mana yang ni. Cumanya that's why balik kepada sini I think yang nampak directly issue attach dengan mana-mana projek tu, I think is this question. Sebab dia projek tu ada inisiatif dia, ada projek dia, ada pelaksanaan dia. So this question is directly related dengan mana-mana projek yang you link lah, I would say. Yang ni saya tak sure nak fikir macam mana, sebab yang ni is not about the project itself, it's about understanding the mahasiswa punya community kan. Of course it might relate, maknanya soalan tu mungkin relate dengan satu-satu domain ataupun the whole domain of intellectual, ataupun hanya just pasal buku ke. So that can be discussed lah. Or macam mana, should be yang mana dulu ke, yang tu yang nak kata. Okay, balik kepada COC. So dari konteks penyusunan information management dan semua tu, tim data, so tu lah, tak tahu officially, kalau officially macam Alia ni, dia jadi tim data sini ke, dia jadi tim data sini yang the current moment fokus saja, macam tu yang ni, right? Macam tu. Kalau sama juga lah, maknanya kalau Rafiq, maknanya tim data JK yang fokus kepada Bujen, macam tu ke dia jadi tim data Bujen? DKS, tapi yang currently at the moment for this semester fokus projek ni kan. So dia jadi macam this level of discussion, tapi dia attach ke situ untuk apa fokusan Alright, so no problem. Dalam konteks so I hope dia nampak lah dia punya channel-channel dan parallel antara ni dengan ni. So dalam konteks meeting JK apa semua tu, you ada direct chain of command kat situ. Kalau dalam monthly activist gathering tu, yang bulanan punya activist gathering tu, kita akan kumpul semua aktivis-aktivis yang berbagai niche tu, dan kat situ ada sesi khas yang akan ada discussion lah sini, dengan ada kat sini juga yang macam set data je kat sini, set media je kat situ, so that dia boleh sync lah macam best practice yang dah berlaku kat sini, boleh share experience macam mana. So kita akan ada bulanan yang begitu juga. Dan kalau yang bab tu, kalau Brother Haris dapat join juga yang tu bersama dengan, sebab semalam tu yalah kita ada pecah tapi pandai-pandai sendiri kan. JK lain nak bantuan je beritahu. Okay. So itu kita ada monthly desk tu. So for my position dalam semua ni, of course kalau advisor Harmony satulah, tapi dari segi projek-projek khusus ada projek data dan projek media tu, saya jadi consultant from that perspective lah. So sebab tu saya tengok lebih sisi ni berbanding sisi yang lain. Ada sisi yang lain tu macam pandai-pandai lah sebab dia macam almost dah business as usual lah. Tapi currently dalam fasa Harmony sekarang, isu data dengan isu media ni tengah nak ada certain trajectory
ni kalau data ni memang from ground up lah. Kalau media tu dia dah ada traditional media, balik-balik buat poster semuanya, kita nak upkan kepada dia fikir beyond that kan. So saya at the moment boleh kata jadi consultant untuk guide benda tu, but my hope is the expertise dan the vision tu boleh diturunkan, dan lepas tu saya dah tak perlulah macam micromanage ataupun ke sini saya just pantau, hopefully dia berjalan. Dan similarly lah, maknanya my hope is start you ni macam sekarang ni dia macam yalah, you banyak mendengar dan sebagainya, hopefully next senior bila dah ada team data tu grow, you are the one that guides semua kan. So that's the hope of, harapnya you ada cerita-cerita macam tu lah. Dan sebab rasanya kalau macam Rafiq dah jadi PM program pun, so tak ada masalah. I'm not sure about Alia pernah tak jadi program manager dan sebagainya. Hopefully, sebab setengah orang bila cerita macam ni dia semangat lah nak experience that growth. Setengah orang macam menakutkan pula ni kan. So saya tak sangat kenal. So kalau apa-apa just beritahu lah, macam jangan kita besar sangat cuak kan. So just beritahu, sebab we want to facilitate best possible case ialah your personal growth dalam personal capacity tu lah. Dan hopefully setiap orang yang bersama dengan ni, di samping pahala dan apa semua amal jariah tu, dapat juga grad dengan dia boleh tunjuk CV dan produk dan apa semua real tangible case lah. Sebab kalau you buat semua benda ni, dia real benda lah kan. Kita bukan data buat-buat ni, maknanya actually apa-apa. Another thing anak itu macam betul dia cakap, antum jangan fikir bila antum buat benda ni semua, lepas tu banyak kerja, dapat banyak exposure, experience benda kecil. Sebab kalau antum grab pun, katalah first class honors pun, kawan saya memang ada 3.94 flat, memang ada grab. Tapi bila tak ada experience yang worth it, macam maksudnya secara praktikal the real world ke apa benda ni macam ni, bila masuk alam kerja teka berjadi. Yang kita bimbang ni takut apa? Kita kata dekat orang kita first class for flat, tak sampai 3-4 bulan dah kena resign ataupun dah dibuang kerja. Itu yang kita tak nak. So that's another dimension of the demand of current workforce kan. Sebab dekat tempat saya, tempat kerja saya macam binary tu kan, ada seorang pelajar UiTM, dia tak pernah bekerja, dia nak masuk juga binary. Jadi dia ada pakai jalan lah. Tapi bila dia tak buat kerja, ya Allah, binary tu tempat saya tu is tak sampai 5% ke 10% saja Melayu. Bila Melayu tak boleh buat kerja, ketua kita Cina India tak guess apa jadi bila Melayu tak boleh buat kerja. Habis. That's why I tell you all, that is the real thing lah. I'm not telling, saya bukan tipu, tapi sampai dia pun benda basic pun dia boleh tak tahu. Padahal benda ni dia punya kelulusan berkait dengan information management. Yalah. So it's different orang yang pernah handle real thing dengan teori dan dengan. Alright. So that's it yang just apa kata? Yang saya nak ni. So tak tahulah lepas ni, sebab lepas ni it's going to, maknanya this is the mindset, this is the vision. So how you will run dah jadi macam it's operation among you lah. Macam you nak decide nak fokus mana dulu, macam semalam dah ada yang dah discuss something contohnya, and how to move forward. Dan sebab adakah ada urgency untuk further recruitment contohnya. Oops. Ni saya just utarkan soalan untuk you fikirlah. Further recruitment kalau ada, dan kalau perlu kenapa, untuk apa. Contohnya adakah your division, contohnya sebab kata nama division okay, data collection and analysis division so adakah perlu ni pun nanti boleh discuss direct kejap lagi lah dengan Brother Haris, in term of, sebab mungkin nak kenal luka dia punya expertise, dia punya passion, dia punya tu kan. Sebab saya orang luar ni mungkin terbayang lah, adakah perlu division khas untuk just buat survey je, lalu tu analyst group lain ke, publication group lain ke, or orang yang sama ke, or perlu 2-3 orang kat sini ke, or whatever, especially dalam capacity yang masing-masing student dan bukan full timer dan sebagainya. How to make it happen without unrealistically burden dan sebagainya lah. Dan kita nak happy dan fun dan experience yang menarik lah juga kan. So yang tu saya boleh serahkan kepada Brother Haris untuk discuss lepas ni. Mungkin get to know them juga, sebab yalah, I hope at the moment you memang ada interest untuk ke situ. Cumanya rasanya mungkin ada first time mengoperasinya first time juga kan. Maknanya tak pernah pun lead data apa benda semua ni.
Dan mungkin dia ada berbeza juga dalam konteks how to make it division yang sustainable dan bukan totally depend dengan seorang individu kan. So how to make that. So macam mana saya nak boleh? So I'll leave to Brother Haris dan lepas ni lah untuk kalau orang yang afterwards nak dengar Istaghfar. Saya prefer berdiri juga. Apa? Pasang. Saya Tak, sebab ni untuk recording, untuk further manfaat kemudian. betul. Sila masuk betul. Okey, boleh. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah kerana dapat ditemukan di dalam perbincangan, discussion yang berguna ni. Jadi mula-mulanya Ana nak beritahu Ana, walaupun Ana dah duduk lebih kurang 15 tahun di IPT, tapi mainly IPTS. Ana duduk lecture sebagai lecture full time di 7 tempat awal IPTS. Kemudian lebih 23 tempat IPTS lain sebagai part time dan kontrak dan UIA. Itu je. Jadi total tempat IPT yang Ana duduk dah lebih 30 IPT. Okey, tapi Ana nak cakap Ana punya student memang kalau anda tanya Ana bilangan student Ana memang dah mencecah lebih daripada 5-6 ribu dah. Cuma dia punya demografi tu Ana kena terus terang lah. Demografi tu nak tanya antum, agak-agak antum mana kerja kat IPT yang dipunyai oleh lebih dipunyai oleh bukan Melayu ke Melayu agak-agak antum? Bukan Melayu. Betul. Jadi Ana punya sekarang ni Ana nak imbangkan balik tu sebab Ana masuk UAE. Sebab Ana tak nak terlalu kuat kepada bukan Melayu saja. Jadi Ana nak kata Ana kena masuk juga kepada Melayu supaya dia imbang sikit. Sebab bukan Melayu ni dia berbeza, dia tak sama. Bukan Melayu lain. Bukan Melayu tak sama. Jadi itu sebabnya sekarang ni kita nak bincangkan pasal data collection ni. Pertamanya Ana nak cakap pasal data ni, bila antum sebut pasal data, kita kena tengok kita punya strength lah. Pasal data, contohnya tentang data ni. Sebenarnya data ni dia adalah satu apa orang panggil satu benda yang merupakan sumber informasi dan sebagainya untuk kita. Tapi kita sendiri sebagai pelajar ada inclination. Macam for example, ada orang dia suka tengoklah kalau kita kata dia kerap kerja. Ada orang daripada sudut contohnya dia suka kumpul data ni dalam keadaan dia buat Google Form, lepas tu dia distributekan. Itu contoh. Lepas tu bila bentuk macam ni, katalah dia buat Google Form tu pun banyak kepada kalau membabitkan nombor ke, membabitkan bilangan ke, dia biasa, dia boleh. Ada orang boleh buat macam tu. Kalau orang macam ni memang sesuai, boleh untuk data. Memang boleh untuk data. Tapi maknanya kalau dah membabitkan nombor ke, bilangan ke, angka ni, dia tak payah pergi jumpa orang tu terlalu lama, tak payah pergi buat sampling yang agak mendalam. Lebih kepada kuantitatif, jadi proceed. Dan cadangan Ana untuk peringkat degree ni start from this stage. Tapi kalau andai kata ada di kalangan antum ni yang ada potensi yang lebih tinggi, contohnya agak-agak antum apa potensi lebih tinggi tentang data ni? Kualitatif. Betul. Ana nak cerita Ana punya masters kuantitatif. Lepas tu masa PhD dekat UM dia mix. Dia jadi kuantitatif bercampur dengan kuantitatif. Tapi masuk kat UIA ni, ya Allah, Ana punya penyelia dah jadi dean dah kuliah of education. Tiba-tiba dia cakap kat Ana dia nak 100% kualitatif. Jadi Ana nak cakap kat antum, kalau yang tadi tu yang Ana cakap tu secara umum, itulah dia secara basic yang nak expect antum sebagai pelajar degree buat. Tapi kalau kebolehan antum tu nak ditingkatkan, nak diperhebatkan, bolehlah pergi ke next stage yang kualitatif, yang another type of data collection lah. Cuma Ana nak cakap, bila kuantitatif ni actually this thing is something common sejak daripada sekolah. Ana tengok benda ni common lah. Yang kualitatif ni bukan tak wujud, ada, tapi dia tak secara mendalam. Okey. Jadi siapa tahu kalau macam ni, contohnya kalau untuk data, ini software apa biasa pakai? Banyak software. SPSS. Kualitatif?
Ada sesiapa tahu? Contohnya MVivo. Okey. Jadi Ana just bagi gambaran. Sekarang ni antum plan tau pasal data ni, antum plan. Antum plan buat macam mana, apa benda yang antum nak cari, isu macam tadi sebut dekat dalam kampus. Macam contoh pasal pelajar kan. Apa isu pelajar yang antum nak cari, antum kena ada macam dia punya brief punya picture. Maknanya bukanlah, maknanya antum buat question pada diri antum lah. Apakah masalah kehidupan pelajar contohnya lah. Atau pun adakah masalah kehidupan pelajar ini serius di kampus. Jadi fikir-fikir macam tu. Ana tak nak specifykan terms-terms untuk research question, tapi Ana just, sebab ini undergrad, Ana just bagi general je lah. Okay. Ana just bagi general. Jadi sekarang ni antum fikirkan macam tu. Nanti dapatkan isu tau. Tapi cadangan Ana kan, antum mulakan sebagai yang kuantitatif ni, sebab benda ni dia senang tau. Kalau antum buat Google Form, dia isi katalah Google Form tu antum nak survey contohnya lah kan. Ada 20 soalan lah kata kan. Lepas tu kan katalah nama, biasalah nama, matric number, kuliah apa semua kan, tu sebagai contoh kan. Itu semua dah kira data dah tau, itu satu. Jadi antum dah boleh key in, tu tak? Lepas tu contohnya soalan mudahnya, katalah soalan pertama, kita kata pasal latar belakang. Anak pekerjaan ibu bapa, kita tulis, kita buatlah apa contohnya profesional, swasta, sendiri macam contoh kan. Dah jadi lagi satu soalan. Jadi buat soalan macam ni. Jadi bila kita dah kumpulkan katalah sampai 20 soalan untuk pelajar jawab, dia boleh kita masukkan dalam SPSS terus, maka terbentuklah satu set data yang antum boleh gunakan. Jadi benda tu mudah tau, Google Form. Tapi kalau antum nak buat yang ni, Ana malah nak terangkan sekarang sebab benda ni kan nanti kan terkejut pula antum. Jadi cadangan Ana, mulakan something yang common. Ini benda yang common daripada asas, sebab antum kan baru nak build up kan. Bukan belum betul-betul advance. Kalau antum dah tinggi dah, maybe any one of you pernah belajar masuk kelas research? Tak ada. Pernah masuk research methodology. Selain daripada tu ada lagi? Tak ada, okey. Macam Ana sendiri, Ana pernah supervise, tapi Ana supervise di diploma dengan degree kat Bindery. Dan Ana pernah lecture subjek basic kualitatif ni bawah acute kualitatif. Tapi Ana bukannya orang yang betul-betul mengajar banyak subjek research, tak. Bukan. Mungkin ada orang jauh lebih hebat lagi dah. Tu sebabnya Ana nak cakap, antum mula daripada benda basic dulu. Jangan mula terlalu tinggi, slowly, as a start. Jadi cadangan Ana, yang kuantitatif ni antum faham kan? Daripada sini, satu contoh, antum start tu cari isu dia. Isu ataupun topik dia, and then dia punya, orang kata dia punya okey, betul. Isu, topik, kedua problem statement. Boleh pergi pada problem statement. Lepas tu, antum dah dapat kan, antum cari questions dia. Dia punya research questions dia, supaya daripada research questions ni anda boleh build up research question. Anda tulis bahasa Inggeris tak apa ke? Okey. Research questions dia, contohnya daripada research question ni antum boleh bina kertas survey, survey question. Jadi kalau macam contoh lah Anda tanya tadi, adakah serius masalah kewangan pelajar? Jadi antum boleh buat satu questionnaire daripada sini. Bila dah dapat katalah soalan question yang pertama tadi, adakah serius masalah kewangan pelajar? Ini contoh satu soalan. Jadi antum buat ni soalan. Lepas tu daripada sini dia akan pergi kat questionnaire tu, dia akan jadi soalan tentang, pertama antum boleh tanya tentang apa? Latar belakang pekerjaan ibu bapa contohnya. Pekerjaan ibu bapa. Apa lagi soalan antum boleh tanya dekat situ? Contoh lagi, antum boleh kata tahap pendapatan. Ni tentang latar belakang lah. Jadi antum boleh pergi pada soalan build up macam-macam.
banyak benda yang boleh build up. Tapi cadangan antum start. Jadi questionnaire ni kalau dalam research kita panggil dia sebagai apa? Siapa tahu? Questionnaire ni dalam research kita panggil dia sebagai apa? Dia sebagai instrumen. Jadi antum term research ni Ana tak pakai banyak lah, Ana just perkenalkan je lah. Jadi Ana pun tak nak jadi antum start buat instrumen. Maknanya instrumen tu pun antum bina instrumen. Jadi dekat situ bila antum dah nampak bendanya, isu topik dah ada, problem statement dah ada, research question dah ada, antum start bina questionnaire. Jadi lepas pada tu itu dia kira macam supaya kita tahu respons tu berdasarkan kolom apa. Macam contoh ni first year, second year, contoh. Betul. Itu sebabnya pada research question ni penting. Sebenarnya ada lagi lepas research question yang antum kena ni. Ana sebenarnya malas nak masuk terlampau banyak sebelum research question, sebelum questionnaire ni. Nanti kan antum pening nak prepare, jangan pula antum terfikir dari sudut literature review-nya ke ataupun apa ke, janganlah. Jangan fikir-fikir macam tu lah. Ana sebenarnya nak mempermudahkan antum, bukan nak susahkan antum semua. Ana nak mempermudahkan. Jadi Ana nak katakan antum, lepas antum dah ada topik untuk benda nak selidik, antum tengok problem statement dia, bina research question dia. Lepas tu nak tambah, bolehlah juga antum tambah purpose dia, purpose of study dengan objektif dia, terserah lah. Okey, purpose dia, lepas tu objektif dia. Lepas tu startlah buat bina questionnaire, start bina. Sebenarnya Ana suka data tu lagi punya ni, daripada kita nak fikir nak buat paper, nak buat, janganlah pula antum terfikir nak buat master PhD punya proposal. Jadi Ana sebenarnya nak mudahkan antum. Jadi boleh setakat ni ada nampak apa-apa? Anda nampak jalan dia. Kalau questionnaire sebenarnya dalam internet banyak contoh. Memang banyak contoh. Anda bukan nak teach you all to cut and paste ke apa, tak. Tapi dalam internet ada banyak contoh. Memang ada banyak contoh. Tapi cari. Jadi isu topik ni pilih yang betul-betul useful lah. Maksudnya jangan pilih yang orang kata orang panggil yang beyond our capacity, yang beyond daripada kita punya kemampuan. And another thing, jangan pilih yang terlampau trivial sampai it is not really orang kata useful lah ataupun berguna untuk pelajar. Jadi kena plan benda tu dari sekarang. Benda tu kena plan. Start to plan. Jadi setakat ni boleh nampak boleh buat sikit-sikit boleh tentang data ni, nampak boleh jadi nanti dia punya draft tu antum start buat benda ni, buat kertas A4 times New Roman size 12. Kalau antum nak tengok draft dia, checkkan dia pun boleh, Ana boleh check. Sebenarnya yang reliability, validity tu Ana pun nak selamatkan antum sebab Dr. Saif pun ada. Jadi sebenarnya bukanlah kami ni nak jadi particular sangat ke apa, just tunjukkan je pada kami. Nak selamat kan. Kalau katalah bila ditanya oleh mana-mana pihak kan, just tunjukkan aje lah. Yang pilot study tu tak apalah, at the moment tak apa. Tapi yang pasal reliability, validity tu Dr. Saif ada, dia pun full time kat UIA kan. Tunjuk kat dia questionnaire tu. Nampak boleh ada benda yang tak nampak lagi. Kalau tak nampak, nanti dengan Ana jangan lupa selalulah berWhatsApp, message dengan Ana. Ni nombor telefon Ana. Nanti kita akan masukkan juga dalam grup. Grup data. Nak tanya, isu dan topik tu kiranya kita boleh just pilih satu ataupun kita boleh buat multiple isu topik? Ana nak cakap kat anta pasal bab topik. Ana bukan Ana tak nak particular lah dari sudut research. Tapi antum jangan pilih yang kompleks. Even though dia kena spesifik, tapi jangan pilih yang kompleks. Jangan pilih yang kompleks. Jangan pilih kompleks. Kompleks maksudnya apa? Kompleks ni maksudnya dia punya tajuk tu panjang dan dia bukan menampakkan benda yang dia bukan nampakkan benda yang yang difficult untuk antum answer. Sebab contoh macam Ana punya research kan, Ana buat, sebenarnya Ana pun
Asalnya Ana memanglah doktor fikir nak buat yang hebat punya tajuk lah, macam setengah orang sampai 4-5 line tajuk topik dia kat research kan. Jangan, don't do it like that. Okay, sebab apa? Ana nak cakap kat antum, kalau antum tersilap topik, macam contoh pengalaman Ana kat UM yang Ana nak tergelak. Ana pernah attend vetting session PhD. Budak tu candidate tu bentang, dia tunjuk slide dia, okay, ini topik research. Buka aja slide pertama topik, ada beberapa orang profesor kata topik research awak salah. Topik salah. Dah. Bila topik salah, apa jadi pada topik 1, 2, 3 kita punya bahan? Habis lah. Itu sebabnya saya kata Okey, jadi Ana nak cakap kat antum, sekarang ni pilih topik macam Ana punya research. Antum boleh Google juga. Sebenarnya dalam Google pun research Ana ada. Kalau dalam bahasa, kalau antum nak dalam bahasa Melayu, inilah kajian terhadap masalah ketidakhadiran di kalangan pelajar universiti. Habis. Dia satu kajian, perkataan kajian dah ada. Kedua, masalah dia ialah problem statement dia, masalah ketidakhadiran. Kemudian yang ketiganya, sampelnya pelajar universiti. Habis, jadi topik dah. Buat macam tu je. Supaya senang, antum pun senang. Sebab nanti bila antum nak explain kat orang, orang tak ada dia kata, kenapa topik awak panjang macam ni tapi bahan awak, kertas question survey awak sekadar 12-13 soalan je. Jadi dia tak jadi macam tu. Jadi kena fikir something yang ni lah, yang boleh, yang antum mampu explain lah, yang boleh explain lah. Jangan pilih yang terlampau panjang ke apa topik tu lah, biar senang sikit. Tapi masalahnya pilih topik yang betul. Bukan masalah kita nak kata pendek ke panjang, tapi topik tu kena betul, kena sesuai, kena useful, kena relevant. Kalau nak tanya soalan sampel, ni boleh padam boleh? Belum. Ni just untuk sebab yalah nak belajar dulu kan. Katalah one of aspek ini yang mungkin menjadi persoalan kalau from sisi harmoni melihat mengharapkan seramai mungkin mahasiswa sepatutnya actively concern pasal society dan ada terlibat any sort of activism at a certain capacity. So untuk itu kalau kita pergi kepada instrumen tu, maknanya adakah dia akan jadi macam mana kata contohnya sejauh mana mahasiswa terlibat dengan activism. So adakah soalan ni boleh jadi satu instrumen kesenian ataupun dia terlalu broad? Adakah dia terlalu besar sangat? Sebenarnya dia dah boleh. Dia dah boleh. Tapi jangan letak sejauh mana, sebab sejauh mana tu ubah. Okey. Adakah? Okey. Ubah macam ni. Ubah pergi buat apa ni, bukan kajian, apa orang panggil? Orang kata bancian. Boleh something macam tu. Hantar guna perkataan macam tu. Punya perkataan macam tu. Bancian. Bancian terhadap mahasiswa. Okey, betul. Ya, betul. Dah betul. Betul. Macam tu okey. Sebab sejauh mana tu hantar tahu itu untuk apa? Itu jangan. Dia dah masuk kualitatif. Jangan. So kita nak taklah mau kepada sebab bila dia termasuk bawah ni, kerja antum berat nanti. Jangan. So dalam tajuk tu mesti macam dia ada numbering lah. Ada tak perlu. Sekerap mana macam tu. Betul. Contoh setahun berapa kali Betul. Dia janganlah yang very betul subjektif. Betul. Kenapa tak join? Betul. Nak mana biasakan tanya soalan berapakah, tanya soalan bilakah, benda-benda yang kuantitatif. Jangan tanya soalan bagaimana, sejauh mana. Benda ni bila antum tanya, antum cuba imagine soalan apa antum nak letak. Kalau antum nak Faham. jangan
Bukan kalau dalam social science, political science semua, kan biasa orang pakai kualitatif. Social science inilah macam Dr. Said dia bidang science tulis. Macam social science related dengan bidang anda. Social science memang dia ada guna kualitatif. Tapi quantitative is still acceptable. Cuma kualitatif ni bila pergi pada masalah yang membabitkan diri manusia tu, dalaman manusia tu terpaksa ke arah kualitatif. Tapi Ana sebenarnya kerja ni dia memakan masa lama nak buat benda ni. Jadi tak boleh pandang penerima. Jangan. Macam kalau kita later on dah sampai ke level boleh bincang tu, boleh bincang kemudian lah kan. As of now, fikir yang memang soalannya jadi memang straightforward. Berapa kali. Betul. Kita mula daripada awal, daripada mudah, daripada asas. Kalau yang macam tadi tu contohnya, berapa buku anda baca setahun? Betul. Jangan tanya mengapa minat kau. Betul. Bukan tak boleh, nanti esok antum dah settle dengan isu yang berapa ni semua, masuklah. Barulah masuk sejauh manakah lah, bagaimanakah apa ke lah. Baru masuk. Sebab apa nak cakap? Kita sebenarnya sebelum kita nak buat yang sejauh mana tu semua, kita nak kena ada yang benda yang sebelum tu, yang kuantitatif tu. Supaya nanti orang tahu kita ni bijak, bukan hanya nak tahu surface. Maknanya kita nak tahu deeply masalah tu. Tapi before kita nak tahu deeply, kita nak kena build up surface dia. Jadi surface dia yang ini. Jadi itu sebab antum bina yang tu dulu. Jangan pula bina yang ni. Nanti orang gelak sebab apa? Sebab apa? Yang asas antum tak ada, antum nak terus masuk pada yang advance. Jangan. Jangan. Anda juga masuk yang asas dulu. Pergi pada yang asas, lepas tu baru masuk advance. Okay, so kalau yang directly ni, ada soalan ke yang terbaik? Okay, kita cakap tu macam contoh-contoh kita setakat ni, semua yang bersifat soalan ni untuk capture ni. Kalau yang macam ni macam mana? Macam contohnya kita buat program, adakah kena survey sebelum, survey selepas ke? Jangan masuk juga. Adakah kuantitatif yang bersifat sejauh mana anda suruh? Sebenarnya betul. Sebenarnya yang atas tu kita buat sebenarnya dua-dua ni dia boleh jadi boleh jadi dua-dua ni. Dia boleh jadi dua-dua ni. Dia boleh jadi dua-dua boleh. Okey, kalau projek yang dah sedia ada, mungkin boleh cerita kot projek tu macam mana. Dato' boleh bagi idea, adakah survey yang boleh ni dan dapat feedback. Contohnya kalau JLP tadi kan. Tapi betul lah, yang nak duk fikir, nak duk bimbang. Sebab Ana memang sebab Ana punya degree filosofi, Ana punya diploma pendidikan Islam dengan bahasa Arab, Ana punya masters dengan PhD psikologi pendidikan, tak apa. Cuma problem benda ni bila dia membabitkan pelajar, sebab Dr. Saif dia bidang aliran to science to learn now. Jadi kita kena cari someone yang related dengan human lah. Macam Ana punya bidang memang human lah. Memang psikologi ni bawah human, bawah humanity. Jadi tak apalah. Tapi antum try to cari approach orang-orang ikhwah yang mana macam bawah psikologi pun ada kan. Try approach, cari orang human ni, supaya benda ni bila nak cari reliability dengan validity dia tu cantik sikit. Kenapa nak cari? Kenapa kena cari orang-orang macam tu? Untuk selamatkan diri kita. Untuk selamatkan, sebenarnya bukannya nak buat kerja cari orang macam tu, nak tanya mendalam tak, bukan. Sebenarnya besok nanti kalau katalah badan-badan tertentu tanya pasal research kita, takkan kita nak cakap saya saja-saja je, buat ikut suka je, sendiri je, tak boleh. Dia ada standard yang dia. Dan as long as ada mentor ataupun guide orang yang memang betul. Supaya antum punya kajian tu bukan sekadar diterima di UIA, boleh diterima di luar UIA, and then boleh dimasukkan, mungkin diterima oleh masyarakat luar daripada badan-badan luar. Sebab Ana nak biar antum punya kajian ni pun boleh diguna pakai di macam-macam IBT. Faham tak? Bukan sekadar di UIA. Alang nak buat biar dia jadi benda yang real. Nak cari tu pelajar yang dalam bidang sains kemanusiaan sendiri. Sains kemanusiaan.
Okay, at least boleh refer lah. Awak at least dia refer. Bukan belajar. Tak refer tu jangan takut. Just tanya dia, tunjuk je. Don't worry about dia kata kertas ni teruk apa, jangan risau. Yang penting the part that you all kena buat ialah tunjukkan aja, don't think about the outcome. Yang penting esok later on mana-mana badan yang tanya pasal kita punya data, bila dia tanya reliability, validity, kita boleh jawab. Kita boleh jawab, kita dah buat tugas tu. Kita tak payah cakap outcome dia mau kita punya teruk ke apa, tak ada, tak payah. Jadi benda tu menyelamatkan sebab you all undergrad kan. Tapi bila you all dah buat tu, dah cukup cantik dah kiranya, sebenarnya I'm pushing it towards postgrad ni level. So sebabnya you all buat aja supaya boleh diguna pakai di luar. Nah, sebab kalau cakap refer pada Dr. Sabir, itu dia science student, dia engineering kan, apa yang dia Cari bincang-bincang yang betul lah. Anda punya CV antum tengok dalam Google lah. Google nama Ana. Tadi Ana bagi kad kan. Antum Google nama Ana lah. Entah yang Ana pun tahu je. Sudah. So soalan-soalan daripada setiap projek tu kita kena numericalkan dia. Kalau kita kena ada numericalkan dia punya soalan tu kan. Macam quantitative. uh, Kadang dia boleh jawab secara yang mereka tahu. bagian So macam nak bincang projek. Sebab yelah kalau ni dari segi macam nak buat ni kan. So kalau soalan my personal soalan as of now, do you think currently segala-gala ni as a you perlukan dah a group of people ke, you seorang pun boleh tapau je semua benda ni ke? tu satu soalan yang real lah. Maksudnya adakah sebab ni kita baru cakap pasal nak buat soalan. Betul lah, kita baru cakap pasal buat soalan kan. Belum jangan cakap macam nak dapat sample size lah, macam nak tu pun nak kena fikir lah. Lepas tu dah biasa tu dengan benda ni dan sebagainya kan. Itu dah masuk analisis lah. Tapi dia baru first lah. dalam engineering ada guna ke SPSS? Engineering tak ada kot sebab kita tak buat survey. Faham. Kalau siapa yang buat survey, siapa kat sini dah biasa SPSS? Kena ada exposure sikit. Kena dapat exposure lah, tapi Exposure. Kontak ada kat psychological safety tu pakai SPSS lah. Sebab dia software yang just process data. Nanti kalau kita masuk data, dia akan dia mencari pattern or something macam tu kan. Kira macam kalau guna Excel pun tak boleh. Tu kalau tiba kan. Ke tak boleh? Bukan tak boleh. Sebab dia ada software. Okay. Nanti kita tanya dia. Sebab ada software yang Excel macam mana kita boleh buat pie chart macam tu kan. Anda macam fikir. Nanti kita tanya. Sebab yelah ada certain trend yang sebab macam mana, sebab kita deal, sebab tu lah dia punya beza je. Kalau kita ni engineering, yang kita deal dengan benda yang bersifat macam ni, dia kadang-kadang tak ada linear. Kadang-kadang yelah macam dia jadi observable tau. Tapi kalau kita deal dengan manusia lah, dengan apa ni, kadang-kadang nak capture trend tu, sebab tu dia memerlukan processing yang Kira data kita tak scatter sangat kan. Macam ni just tak scatter. Tak tahu lah. Wallah alam. Sebab kita orang buat survey apa. Itulah sebab kita orang pun macam tak sempat nak belajar SPSS ni, lah outsource dengan orang yang reti. Lepas tu kita buat pasal ni lah, kita orang engineer ni buat pasal transportation tu. Tapi terpaksa deal dengan kenapa orang tak nak naik So yang tu dah ada social science punya study. Atau ada yang kata jauh lah, tak ada ni lah apa semua mahal lah apa semua. Tu dah jadi social science. Anyway, macam mana yang akan lead data punya analisis ni? Ada apa-apa komen? Ada apa? Of course the whole, sebab ni bukanlah once and for all punya ni kan, maknanya dah ada masukkan pada hadis dalam grup tu. InsyaAllah dia punya ongoing punya ni, InsyaAllah dia more than happy to just guide through benda tu kan. Cuma sebab tu lah, so far cara kita punya ni ialah macam nak tak nak dia kena sampai create instrument yang boleh mendapatkan data tu lah. Cuma ni memang kita tak bincang lagi dan macam nak secure jumlah data ke apa semua tu kan. So that's another thing. Dan saya pun tak sure, maknanya from your own punya passion sebelum ni kan, masuk adakah your passion untuk buat benda ni ke dah tunggu benda ni siap nak alih, sebab kan apa dia ada
dua besar domain tu kan. Setengah orang dia minat bermain dengan data tu, bukan minat nak buat soalan tu kan. Boleh. Kalau dengan ni macam boleh je. It's a useful skill lah kalau siapa dapat belajar benda ni at the same time kan. So tapi nak tahu real lah supaya moving forward tu telus je lah kan. Maknanya macam nak lagi jadi ni, adakah nak kena cari orang yang macam ni, kena cari budak-budak yang memang suka buat benda ni, ataupun memang bidang dia, you sendiri boleh buat, kena ada at least ada orang yang memang bidang tu untuk counter opinion dan sebagainya. So from my perspective kan, sebab this part is for the data collection part, the other part is memang data analysis. So from apa yang Rana nampak, ni memang banyak kalau nak buat seorang data collection, data analysis. So rasanya kena recruit lah orang untuk buat untuk cover part collection and buat data analysis. Okay, understood. 3 orang lah, seorang, 2 orang, seorang tu analisis, seorang data collection. Nak tanya, kalau sebab sekarang ni kita bincang pasal ni mainly macam data collection ni kan. Of course kita tak bincang lagi analysis ke benda. So untuk collection ni, yang tadi ni mau kepada creating an instrument untuk, dan itu penting untuk collection. Tapi nanti bila nak operasi ada satu lagi aspek yang penting, ialah macam mana nak dapat data, sejumlah data lah. So tu satu cerita yang another skill lah, another ni. So dari segi sebab dia orang ni dilantik untuk jadi head of the whole thing. So ideally ataupun nak selamat whatever framing dia, perlu berapa orang yang diorang kena cari di bawah dia untuk supaya macam jadi PIC yang khusus lah. Okay, dia ni jadi yang lead untuk buat soalan, dia ni fikir macam mana nak ni ke, ataupun sepatutnya orang sama ke? Jangan. Sebenarnya Anu nak cadangkan untuk undergrad ni bukan postgrad. Postgrad nak benda tu lagi. Kalau undergrad lebih elok kita segregate kan, kita pecahkan dia. Maknanya kita classifykan dia. Maknanya katalah seorang pegang untuk buat instrumen. Lepas tu bawah dia janganlah letak seorang aja. Sebab dia orang undergrad. Dan itu different. Dia punya mind tu bukan betul-betul research tu. Betul-betul. Jadi at least bagi Ana, kalau katalah instrumen tu, katalah for example antum punya lepas antum dah dapat topik, dah dapat isu, bersuatu untuk fikir buat soalan, katalah soalan tu katalah mencecah 30, dapatkan 3 atau 4 orang untuk instrumen. Okey. Ya, kalau macam tu nak dapat gambaran apa je yang so kalau macam contoh kata besar ni collection ni data collection punya side ni, belum nak masuk analisis punya side kan. Ini data collection. Tapi ada instrumen tu salah satu benda lah. Betul, instrumen. Ya, betul, instrumen. Yang tu at least 3 atau 4 kalau betul. untuk Ya, betul. alright. Sebab Ana buat 3-4 ni relevan ni bukan masalah nak buat kerjanya je. Supaya when it comes to apa orang kata reliability, validity tu, dia maknanya it's not that questionable lah. Maksudnya at least ada juga pelajar yang boleh bagi dia punya idea, mungkin boleh counter dan sebagainya. Dia ada minda beberapa orang lah. Kalau dipanggil seorang, ikut fikir dia je lah yang dia kan. Alright. Tapi so ada lagi tak? Maksudnya instrumen tu satu lagi yang kena ada tim yang buat survey tu ke? Yang kedua kena ada tim yang buat distribution of instrument. Dia yang sebarkan ke WhatsApp. Sebarkan ke WhatsApp. Siapa yang kuat kat media macam Ana pernah lecture kat KLMU Media and Psychology. Dia maksudnya dia kena orang jenis media dan juga at the same time psychologically tu prepared. So macam mana nak kena cari orang yang spesifik lah pula ni? Maksudnya cari sebenarnya kita tengok sampling kita. Kalau sampling kita kecil, katalah for example kita fokus kat pelajar undergrad, katalah jumlahnya takat 100 orang, bagi pandangan Ana untuk dapatkan tim bawah ni, kalau boleh untuk distribution, dapatkan bilangan dia takat 5 orang pun dah okey dah. Sebab apa? Ana takut ada yang tak buat 5 ke 6 orang. 5 ke 6 orang. Supaya sebenarnya kita, bila kita katalah sampling kita 100, kita tak semestinya kita nak prepare 100, kita hantar 100, tak. Bukan. Jangan macam tu. Sebab ini tak apalah, sebab Ana bukan penyedia betul. Sebab Ana nak cantikkan antum punya data nanti.
Sebab akan ada cases orang tak buat atau jawab dengan betul dan cantik, dan ini dia merumitkan kita. Jadi kalau katalah 100 orang kita punya sampling, akan distributekan dekat 200 orang, for example. Bagi macam tu. Okay, faham. Ya, dia akan ada unreliable responses yang kita terpaksa filter dan sebagainya. Okay, selain itu, kalau dua benda ni, so kalau untuk collection ada benda besar selain dua ni. Kejap, satu instrument, satu distribution, yang ketiga ialah orang kata gathering of information atau of the instrument. Maksudnya maknanya pre-req kepada data analisis punya team. Maknanya kita kena pastikan lepas kita dah distribute tu, ada team yang kumpulkan balik semua benda yang kita dah dapat. Apa nak panggil? Gathering Gathering of instrument. Maksudnya punya information. Team tu pun buat. Dia keep in all the kadang-kadang paper yang kita dapat orang isi. Betul. Sebenarnya antum kena prepare lah. Benda ni antum kena start putting, dia buat strategi kan, supaya cantik lah kan, supaya data tu cantik sikit. So, ini maknanya dia kena clear lah siapa orangnya sebenarnya. Walaupun mungkin kalau ada orang kat sini, dia juga kat sini tu tetap masalah. Itu tak masalah. Tapi dia kena memang clear, ada beberapa orang yang make sure benda tu betul. Sebab apa? Sebab undergrad dia tak banyak subjek research tau orang belajar. Kalau banyak tak apa tau. Sebab anak pun kesian kan juga kalau kita nak letak banyak kerja research, takut at the end kan dia tak nak buat kan. Itu yang kita tak nak tu. Okay, so ni dalam apa? 3-4 orang juga? 3-4 orang pun cukup. 3-4 dah cukup dah. Lepas tu baru pergi pada tim data analisis. Alright. Kalau just untuk idea awal sebab yelah kadang-kadang kita nak cari orang tu, kita cari awal walaupun kerja dia akan ni. Pada analisis ni ada multiple unit ke ada satu je yang data analisis ni untuk mereka yang undergrad ni buat 2 team aja. Satu team untuk dia key in, maksudnya masukkan data dalam software. Yang ni nak make sure terkumpul Make sure terkumpul. Satu team yang key in kan data, kena ada key in data tu, yang ingat senang tau. Anak key in satu persatu, tak tidur malam, kena accurate tau. Satu benda kena masuk sini, satu benda masuk sini. Jangan. Okay. Macam tengok-tengok. Lagi lepas tu lagi satu yang yang team untuk bawah analisis data. Sebab diorang ni tak, kalau dah dapat descriptive rather than inferential pun tak apa. Tapi analisis data, okey dah itu je. Betul habis. So okay, yang tiga ni dia almost technical lah kan? Technical. Yang ni yang fikir banyak sikit dan yang ni fikir banyak sikit kan? Okay, faham. So yang ni kalau lah dia bukan orang yang ni pun dia kena tahu make sure ni dia boleh buat kan. Yang ni yang nak kena ada orang yang boleh make sure soalan tu proper dan make sure ada sedang. Betul. Cuma nak tanya, kalau distribution dengan gathering tu kan, disebabkan kena ada 2 team ni sebab kalau kita pass the hard copy kan dan kita nak kena, dia bukan masalah hard copy je, dia soft copy pun. Sebab apa? Soft copy pun you all kena gather balik, you all kena tengok kan. Sebab apa? Team untuk gathering tu nak cerita. Sebab apa? Sebab dia tak semua sampling kita ni akan buat apa yang sepatutnya. Ada orang main tekan-tekan ataupun dia buat terbalik kan. artinya gathering ni dia akan sort. Dia akan sort. Dia akan sort. Okey. Sebab anda fikir kalau kita buat guna G-form pun kan, nak gather pun dah dapat dah kan. Kita perlu apa? Adakan team. Anda rasa kalau dah macam ni kan, sepatutnya kita macam perfokusan lah kot. Tak baik. Anda possible ke kita nak buat benda ni? Sebenarnya antum tahu sebab apa anak nak buat macam ni lagi satu bilangan dengan bilangan jawatan kuasa. Sebab ini baru first time kan. Kalau antum first time, tim terlampau kecil, antum tak anak duk bimbang kemenjadiannya tak ada. Itu sebab anak nak biarkan antum punya kerja ni, kata esok antum dah tak ada pun, ada pelapis dia boleh bantu, dia boleh build up. Okay, satu soalan sebab currently yang berlaku ni adalah tukar je remote tu. Tak tahu suhu ni berapa. Macam mana
Kalau kita ada contohnya, kita ada different topik dan ataupun different concern dan sebagainya. Adakah dia jadi macam dia akan, contohnya macam kalau kita ada kita ada tim-tim ni yang akan berubahnya fokusnya kat sini lah kot. Contohnya satu soalan pasal yang tadi ni, contohnya bancian terhadap keterlibatan aktivisme. Lepas tu ada pula bancian terhadap membaca buku ke benda. So yang fundamentally berbezanya kat sini Dia betul. Dia katalah kita nak pilih jawatan kuasa, sebenarnya yang pertama tu dengan yang kelima tu, itu aja yang perlu kita adjust. Maknanya pada untuk topik-topik lain, yang lain tu kita boleh biarkan dia lah. Maknanya dia boleh continue nak jalankan tugas. Cuma bila nak bina instrumen tu, antum kena cari orang yang inclination. Kalau dia bukan bidang tu, at least inclination dia tu ada. Jadi maksudnya bidang dia punya kepakaran dia, kemahiran dia berkait dengan apa yang sepatutnya. Okay. So from my understanding, contohnya yang macam kalau kita JKI ke JKKS tu, dia mainly kat sini yang ada macam sub macam yalah, from my understanding lah, 3-4 orang yang untuk academic punya inclination, 3-4 orang JKKS punya inclination, 3 orang dakwah punya inclination. I would assume mesti kat sini lah. Tapi kat sini ni kalau mekanisme ni ada, siap je apa benda, dia orang boleh Betul. boleh capai student, make sure kumpul balik KN dan macam tu kan. Betul. So ni dia akan jadi centralized lah, yang tak perlulah duplicate benda tu kan, sebab Tak payah. Sebenarnya yang ni tengah-tengah ni tak perlu ada 3 team. Tak perlu. Faham? sebab dia macam pada dia, as long as sampai kepada target audience, as long as sort balik tu kan, dia tak fikir beyond, dia tak fikir maksud data tu. So yang ni jadi macam synchronize antara semua tim data, macam dia nak establish benda tu, dan dia ada terus nama ada harmoni lah kan. So whatever team, tiba-tiba kalau ada JK lain pun perlukan create a new instrument dan sebagainya, dia boleh guna the same team lah untuk make sure survey tu jadi kan. Anak-anak cakap kebaikannya kalau antum daripada sekarang boleh buat macam ni, anak memang confident antum esok mana tahu nak sambung belajar tak susah. Ini yang buat dah. Moga-moga antum sambung master, sambung PhD, moga berjaya nanti. Kalau macam yang buat instrumen dengan analisis data tu, kalau orang yang sama boleh? Orang yang sama. Macam dia buat soalan, dia orang yang sama lah, sekumpulan orang yang sama. Sekumpulan orang yang sama dengan yang bersesuaian dengan kepakaran ataupun kebolehan yang sepatutnya. Dia antum bayangkan, dia sebab apa macam ni? Katalah instrumen tu, kalau katalah macam topik tentang kita kata tadi pasal masalah pelajar kan, itu on humanity kan. Takkan katalah topik kita jatuh pada topik tentang kajian tentang bahan kimia dalam ubat. Takkan kita nak suruh budak daripada fakulti bahasa pula jadi ketua untuk instrumen ni. Tak boleh. Tak boleh. Jadi betul Dr. Saif cakap, yang instrumen tu dengan yang hujung analisis data tu, kebolehan, kepakaran tu kita tengok review. Yang 3 tu tengah tu tak payah. Okay, so dari sini mungkin ada way forward discussion lah, macam mana nak set up the team. Speechless. Sekarang kita ada berapa orang? Kita ada head of division lah. Sebab ni baru kick off ni, baru yang bagi nampak. I think yalah, maknanya untuk the whole thing ni, the head ni akan jadi liga head tu lah, yang menyebabkan nak make sure, sebab agendanya memerlukan semua benda ni. So yang ni akan kena disepakati bersama lah, macam nak set up ni kan, dan dia melibatkan the higher up lah, maksudnya harmoni punya kan. Tapi yang ni inilah yang akan jadi the specialized dah masuk juzuk-juzuk pemfokusan tu kan. Tapi dia ada 2 layer of discussion juga, sebab any of yang mampu dicari yang
Yang macam mana? So kalau yang minat bidang ni rasanya dia akan ada dia minat nak buat soalan ni atau nak analisa kan. Kalau yang ni I think as long as boleh function benda tu je kan. Dia bukan Betul. Selama dia bagi, dia kutip, dia key in. Okay lah. benda-benda macam ni boleh dapat staff point tak? Ada cara bagi staff point tak? Ana suggest tengah tu masuk office bawah Iman. Iman dia pegang data Okey. ni. Kayaknya orang-orang yang rasa Iman bukan orang yang key data dan mesti data lah. Okay. So kita Tapi tu ada tak pasti lah. Dia kena program proposal bawah stat. Tapi So sebelum tu perlu diproposalkan baru dia Boleh je kita sembat-sembat. kalau didaftarkan Kalau kan ada office kan, so dia bukan tak ada. Oh ya. tak lah sebab kalau ada orang yang memang yalah kalau anda officer memang ada some of yang set-set kita yang memang nak position tu okey je. Tapi kalau kita nak tarik orang yang memang nak buat kerja ni, biasanya student ni kalau ada staff tu at least ada something pulangan dia kan. Kalau tak ada macam Dia boleh kalau kerja amal lah. Kita boleh cuma nak tahu tak nanti pergerakan datang ni macam mana? Dia macam by project ke ataupun dia memang setakat awal ni kumpulin semua projek dulu ke? Dia by project. By projek lah. Yang akad tu lah cakap tadi sebab kalau bila dah nampak clear yang ni yang ni dengan ni obviously by project lah. Yang ni dia kena ada central mungkin dia akan jadi under that office lah yang central supaya sebab dia orang pun memang memerlukan orang yang data apa tu tapi projek ni kalau projek ada hantar kat stat kan. So masukkan nama-nama yang tu nama korang kan masuk dalam bawah projek tu. Mungkin apa modul dia boleh dia. Nama-nama Kiranya masukkan dia kan. sumbat dia. Ya. Macam tak sumbat. maknanya ialah kalau sepatutnya yang orang-orang ni setiap satu ni punya ni masukkanlah kan sebab dia yang menggerakkan benda tu. Mesti kena lah. Modul Banyak. tentang data analisis. Ana harap antum nanti kalau boleh share kalau boleh masukkan anda dalam WhatsApp group tu satu benda. Nanti antum tangkap gambar tu share dengan orang yang berkenaan. Tangkap gambar apa ni? Apa panggil dalam WhatsApp tu? Screenshot. Share kan. Sebenarnya anda sebenarnya antum nak bina base kan. Tapi anda nak base antum tu upuh daripada awal supaya nanti jangka masa panjang dia boleh berkembang. Sebab sekarang ni sebenarnya memang tengah ada kata krisis kan macam cari orang tu susah lah. Sebab kita banyak this project semua kan. Tapi nak explain kat orang nanti later on macam mana sesekali nak boleh belanja, boleh bagi apa-apa nak beritahu. Tak apa. Another thing. Tak apa, another thing. Tak sebab anda ada family income. Another thing anda nak cakap antum cerita kat orang. Pengalaman ni amat berguna untuk siapa yang nak further study. Sebab anda tahu masa anak undergrad pun anda tak berpeluang macam antum tau. Nak cakap dekat antum. Tu sebabnya siapa nak further study kan, elok ambil peluang, ambil tahu pasal benda ni. Esok nanti senang you all nak deal dengan you punya penyelia. Penyelia dapat tahu, budak ni pandai ni, lagi dia tolong. Tu sebabnya make sure, jangan explain dekat kawan-kawan yang kita nak recruit tu kebaikan dia, jangan kemas panjang. So kalau buat satu projek yang atau program untuk kita kumpulkan orang-orang yang nak further study for you nak masuk ke master dan kita offer kita buat macam ni possible Boleh try. Tapi ni kita nanti consideration lah. Cuma tu lah kalau sekarang dia sekitar realistically ni macam dengan seorang JKS kan. Okay, memang ada spesifik. JMB. Dia memilih JMB apa masuk. Oh, JMB ya. JKS JK kan. pilot sekarang. Oh, seorang kan lagi. Dua nak pergi sebab ramai. Tak memang kita punya idea bukan nak pikul ada dia. Faham. Misalnya perlukan ini lagi 5-6 orang. Sebab kita punya cara itu kerja pun lah macam kita cakap yang dah palam tadi kan. Ke mana tadi? Once kita realise kita perlukan something, sebab tu kita kata perlu ada orang yang fikir dan in charge data ni. Sebab tu kita recruit orang ni. Now kita kata perlu pula orang. So dia jadi macam kalau yang punya position dia akan ada head of instrument. Head yang ni head lah. Head of instrument under JK, head of instrument under JKKS, head of instrument ni.
Dan ada head ni juga yang diorang akan part under you lah. So you akan manage dua head lah kalau paling kurang kan. Yang ni mungkin akan part pada under office yang Data office. Tapi itu kena Yalah kena discussion lah. So kalau tak ke situ dia akan jadi collaboration 3 ni lah. betul. Okay, faham. Dia ada the same mechanism yang sama lah. Itu resources. Cuma nak fikir tengah-tengah tu kan tak crucial lagi yang sekarang kan untuk nak kita cari. Immediately maksudnya. Immediately. Yalah kalau immediate, kalau kita dah macam sekarang ni kita nak Immediate nak create questionnaire apa semua kan, create statement. At the same time kita blast je lah untuk Untuk yang siapa yang untuk ni. Sebab anda fikir macam kalau kita tak ada instrumen kan dan data pun tak ada lagi kan, kat tengah-tengah tu macam menunggu terlampau lama lah. Tak, data tu keluar lepas ada ni. Oh, So data tu ni yang pergi. itu di CPU itu gathering. Kalau dah ada instrumen, nanti kita akan start rasa keperluan ni lah. Kalau tak simpan je lah kata soalan tu kan. Tak payah nak sekarang tu. Kalau dapat instrumen jangan tak pakai. Bazir. Jangan tak pakai. Dia pakai. Walaupun in the immediate term, kalau kita kata belum cukup 5 orang dan kita terpaksa guna, yelah dikit-dikit tu boleh lah difikirkan. Kalau ada orang seorang tu ada siapa yang, tapi kalau kita nak build up position yang sustainable tu, kita cari sampai cukup orang lah. Cuma lagi satu benda Ana nak beritahu kat instrumen dekat apa ni? Sekejap. Kita ada distribution, gathering dekat tempat yang dalam komiti yang 3 tu satu distribution tu tak apa, gathering of information tak apa, lagi satu tu by apa? Key in software. Yang dekat gathering tu sebenarnya dia as a backup dia kena aware just in case ada satu dia punya task yang dia mungkin terpaksa atau bukan terpaksa lah, mungkin dia kena lakukan jika berlaku masalah, ialah interview kalau perlu. Pasal dalam kuantitatif dia ada case macam tu. Sebab apa, bila data ni tak betul, kita mungkin nak kena tanya orang tertentu tahu apa-apa benda kan. Tapi just beware dalam gathering of information tu, dia kena ada seorang ke 2 orang yang mungkin terpaksa berjumpa sesiapa ke apa ke kan. Nak beritahu itu je lah. Okay lah. Special case lah. Special case. Soalan macam pelik, relevan kat dia jawab soalan ni. Kena interview dia orang. Okay, dah proceed. Okay. Macam mana boleh? Dan Dan satu okay yang mungkin soalan pertama ialah soalan pertamanya dia nak tak nak memang recruitment lah. Recruitment untuk melengkapkan each. Ialah sebab kalau nak buat questionnaire ni depend kepada kepala seorang je, dia akan ni kan. So tu satu. Tu yang immediate lah kot. Dan sediakan juga lah iklan-iklan yang lain ni. Dan once benda tu dah ni, ialah this process juga tadi. Walaupun ialah immediately yang dah dengar ni boleh je lah berfikir-fikir benda tu kan, draft dan sebagainya. Draftkan dia lah, draftkan. Anak boleh check. Let it rolling macam tu. Tapi dah sini ada je budak-budak yang minat, especially kalau kat sini ni memang kita dah specify kalau kita nak tarik orang ni dah specify topik kan yang senang, macam sebab ada je orang yang memang minat dengan concern yang tertentu kan. Siapa yang minat untuk fikirkan macam mana nak buat untuk whatever domain. So dia ada 2 jalan, sama ada kita settlekan isu dan topik dulu yang kita dah pilih kan, tajuk apa kita nak buat, then baru kita recruit untuk tim instrumen berdasarkan tajuk tu, ataupun kita cari orang yang passion dengan instrumen ni, baru sama-sama bincang untuk create the topik. Interesting. Sekejap, dia macam ni, topik tu memang penting. Topik tu memang penting. Anak tak anaknya, katalah kita fikir dibeli topik hebat sebenarnya, tapi benda tu tak ada. Sekarang ni, topik tu anak pun memang ada idea sebenarnya yang berkaitan dengan campus, tak apa. Tapi yang team tu, antum bentuk, kalau dia tanya pasal topik, just sebut general, jangan specify. Antum jangan just cakap pasal benda kita nak kaji pasal apa panggil, macam yang ditulis tu lah, pasal tentang mahasiswa punya perkembangan diri, perkembangan akademik dan sebagainya. Tapi jangan risau pasal topik, sebab
That is another thing. If you are doing a research as a postgrad, barulah benda tu ni. Tapi ini sebab ini kan persatuan kan, harmoni ni macam ni kan. Start yang tu dulu. Sebab nak cari tu, nak gerak kan. Cari instrumen tu lah, 3-4 orang tu. Maksudnya orang yang kalau yang memang suka buat survey ataupun memang ada bidang dia ada berkait dengan yalah, proses-proses tu, itulah orang yang kita cari kan. Cuma nak tanya tadi ada mention pasal specialize ke apa tau untuk instrumen tu. Ada, betul. Itu maksudnya macam mana tak tahu. Dia sebenarnya kalau tanya Diana, memang benda ni memang bawah specialization ke related dengan Diana atau memang lah. Tapi antum cari, kalau katalah orang tu katalah antum nak buat tentang perkembangan macam kalau contoh Diana, mungkin tekanan pelajar terhadap akademik dalam kampus contohlah. Jadi kalau benda tu berkaitan dengan stres, at least kita tahu, kita cari orang bidang, contohnya bidang psikologi ke, bidang pendidikan ke, bidang human resource ke, yang akan jadi pada instrumen tu lah. pada instrumen tu. Tapi kita janganlah kalau katalah topik tu tekanan pelajar terhadap akademik, janganlah pula kita pergi cari orang specialization kesusasteraan bahasa Tamil. Betul. Janganlah cari benda pelik-pelik macam tu. So kena create ataupun buat isu atau topik sekarang. Maknanya masa nak recruit tu, betul. tanya dia, kita kena tanya dia buat degree bidang apa. Kita tanya dia degree dia bidang apa. Lepas tu kita tulis bidang tau. Macam contoh cadangan anda pada option bidang yang diminati, antum tulis pertama pendidikan, kedua pendidikan tinggi, ketiga psikologi, keempat perkembangan diri. Buat macam tu je, biar kita dapat nampak juga minat dia benda-benda tu. Buat option macam tu topik tu. Bila nak recruit orang nanti. Okey, ni dia bukannya specialist kita belajar tu, tapi specialist belajar tu satu, tak apa. Tapi kita nak minat tu pun lagi satu. Sebab anda nak cakap antum, tak semua orang yang dia ada bidang belajar, ada degree dalam bidang tertentu, dia kerja kat bidang tu. Tak semestinya. Okey, nampak. Kita boleh recruit based on dia punya minat. Mungkin daripada minat dia tu dia akan bekerja kat minat dia. Betul. Jadi kira macam consideration tu tak terletak kepada bidang Betul. belajar. Betul. Minat pun antum tanya minat. Minat ni dalam bidang apa? So kita akan create topik bila kita tahu kita punya menjawab soalan untuk instrumen ni dah ada trend, baru kita buat topik berdasarkan dia orang. Boleh. Itu boleh juga. Sebab apa? Sebenarnya topik ni antum ada jawatankuasa antum kan, antum boleh bincang, antum boleh masukkan sekali orang yang dah terpilih untuk instrumen tu. Sebab instrumen tu paling kurang bila nak buat kita adalah nampak dia punya orang panggil, dia punya meaning dia kan, at least lebih sesuai lah, elok juga. Yang instrumen tu penting. Kena buat form dulu maknanya. Kena buat form. Dia akan jadi satu form yang besar lah sebenarnya, sebab under selection tu pilihan-pilihan bidang, pilihan-pilihan minat apa semua tu akan disupply kepada ni, dan juga future betul. study yang mungkin belum muncul lagi kat sini kan. Kini iklan tu kita boleh join untuk 3 JK kan. So kita iklan lah, siapa yang berminat nak belajar dengan otai so that's part of the experience yang kita offer juga lah kan. Maksudnya siapa yang memang minat benda tu ataupun memang berminat untuk further study dalam bidang tu or whatever that is, part of the experience kita boleh offer ialah dia akan bersama dengan real project dan under guidance lah, ada Cuma nak cakap kan tu, memandangkan anak lama juga kat private university ni, dia punya stress on teaching and learning tu jauh lagi kuat banding dengan IPTE. Jadi kami ni bukan jenis research, bukan tak ada tu ada, tapi kami ni semua ni lebih ditekankan pada kualiti mengajar. Private lain sikit sebenarnya. Okay, ada lagi beberapa soalan yang ni ataupun especially aspek ni lah, sebelum nanti bila kita dah settle bab ni mungkin just typing apa benda-benda teknikal yang minta. Setelah dengan benda Rafiq, Especially dalam gambar rajah tu kan,
Nama saya dengan Alia berada di mana? Atas. Di atas tengah-tengah. Inilah dia, okay. Okay, this is how I see it lah. Contohnya kalau kita kata, sebab tadi office, kalau office tu tak consider, this whole thing dia akan jadi so far tiga JK besar ni akan ada dia punya data division kalau kita kata gitu. Yang akan jadi specialized setiap satu ni, I would say yang ni dengan yang ni. So obviously yang head kepada yang that one is 1 dan 2 lah kalau so far ni, maksudnya di sini dan sini. Yang memang contohnya nak manage instrumen recruitment tu ialah dia melibatkan JK apa semua kan. Tapi maknanya yang nak once terbentuk JK ataupun unit instrumen under kat sini, contoh kat sini, for your case you will be the manager kepada that head lah. Sama juga bila yang ni, you will be manager of that head. I would think that yang ni dia akan jadi satu universal ni kat sini as of now. Tetapi link dan monitoring untuk bila projek tu berjalan, sebab in that case kita bayang 5, 6 orang, 3, 4 orang ni dia akan manage any semua yang nak run, dia akan feed ke sini. So you akan monitor kira ke bila tangan dan ke sini lepas tu dia keluar balik ke sini, ni ada you balik lah sama juga ni kan. So maknanya yang ni kita nak kena create either one of you ke jadi big manager yang kat sini untuk yang across the board ni. Tu boleh dibincangkan lah. Siapa yang rasa capacity dia untuk tengok ni dan tengok ni, fine lah, sebab ni pun data juga. Tapi yang tengah ni, I would say dia akan apa-apa yang masuk ni from the tree tu lah. Okay, semua tentang data, research, okay semua boleh ya. Alia ada soalan ke? Ada soalan Diam ni tanda kita tengah absorb tengah ke satu kejutan. Agak JMP consists of berapa student? Dia macam kalau JMP yang turun tu nak rasa macam ikut berapa banyak. Ada kalau turun 20 kan? 20 dia less than 20 lah. Kalau aktivis yang volunteer ke? Bukan, kan JMP kan untuk student sekolah kan? JMP student kat PPRT. PPRT dah main PPRT. So berapa orang? Yang budak yang jadi belajar tuition tu lah. Ramai lah. Rasa dalam tapi itulah sebab yelah bila dia attach semua nanti rasanya kena bincang juga dalam konteks, sebab setiap projek tu, kalau yang projek nature macam tu, dia ada 3 stakeholder yang besar in a way lah. Satu mahasiswa yang turun, satu budak-budak yang duduk sekolah tu, satu mungkin parent dia orang kalau JMP ni. So dia buat dekat community kan. Kalau yang ni pula mahasiswa yang turun, pelajar sekolah dengan cikgu-cikgu. So sebab ada yang jenis yang kita nak dapatan daripada sini atau sini kan, similar sini. Kalau yang ni mungkin mainly, yang ni agak straightforward sebab mainly mahasiswa lah dia punya ni kan. Cumanya bezanya kalau yang ni mahasiswa lah. Kalau yang ni yang datang tu kan. So yang ni quite interesting ni sebab dia ada 3 layer of stakeholder yang berbeza kan. Adakah concern budak-budak tu yang menjadi satu soalan, concern parent dia ataupun mahasiswa yang turun tu. Dan setiap satu tu pun mungkin akan jadi persoalan in itself. Macam so PPR yang JMP ni dia turun ke PPR. So ada satu isu, memang isu PPR punya kalau kita nak study yang tu. Kalau yang just yang ni memang, kalau yang ni kita sebenarnya study student kat UIA kan. Maknanya kita tak perlu kacau pun budak-budak tu. Tapi kalau soalannya pasal adik-adik di PPR, tu is a totally different topic yang juga within apa yang dia nak cuba contribute. So tu boleh dibincangkan lah ke depan kan. Yang mungkin lebih mudah assumption wise ialah kita target mahasiswa dulu lah.
Sebab yang ni yang nak pergi turun tu pun kalau semuanya masih mahasiswa, dia senang lah, mana-mana JK pun masih dia mahasiswa. Tapi once you nak kata ni susah, memang tak boleh nak buat Google Form dah kalau adik-adik dengan Sebab nak fikir kalau yang GMP tu mungkin nak tengok data efektif first sebelum dia orang masuk tuition, markah dia orang berapa kan, kau buat test kan. Rasa yang itu macam in a way kualitatif dan data lah kan. Kita kualitatif ke kuantitatif? Kuantitatif data tu rasa itu selain pada Google Form lah untuk budak tu kan. Antum nanti balik-balik ni belik-belik beza antara kuantitatif dan kualitatif. Belik-belik tengok-tengok. Okay, ada apa lagi yang jangan risau, sebab bukan jangan risau, maksudnya how we foresee untuk cuba, kita akan cuba dapatkan yalah, sebab nanti setiap satu ni akan ada tim dia untuk berfikir bounce ideas apa semua tu kan. Dia bukan, jangan terbayang you yang kena pikul semua benda ni. Tapi kalau just out of interest, sebab your position yang terdalam tu untuk manage supaya benda ni jadi. Tapi kalau assumptionnya juga, sebab you terlibat ni, part of it you memang yang interested dan passionate untuk terlibat technically directnya. Kalau you sebenarnya yang ni ke yang ni? More of this one lah. Kalau you? Yeah, more of this one. Kan you nak terus je. Okay. So normally ialah sebab cara kita bincang ni ialah you untuk make sure benda ni kan. Tapi setengah orang macam dia tak fulfilling kalau dia duduk kat sana, orang lain yang berbincang bahasa sini dia tengok dia kan. So if you want to be part of that tu tak ada masalah lah. Tapi responsibility wise untuk make sure everything is and according to plan is part of your experience juga lah, hopefully, insyaAllah. Kalau gabungkan kita oversee satu projek je, tapi untuk buat benda ni possible tak? Tak faham. Macam kayaknya bukan 3 JK satu projek. Daripada Bukan. 3, contoh lah kan 3 JK kan. Kalau 3 JK bayaran 3 projek lah kan. Kalau nak projection dia dekat 1 JK tu satu projek kan. Tapi kita tak payah buat JK, pilih satu projek. pilih satu projek Tapi mana kompreskan Ini maksudnya apa? Untuk to start off macam tu. lepas tu yang Mungkin sistem lah. ni tengok instrumen, yang ni Rafiq tengok analisis data. Dah terbentuk lah tim. Tapi tu kalau nak gabungkan dan kecilkan kita punya tim itu sendiri lah. Sebab kita tak cari orang lagi, tak tahu lagi orang tu ada tak. Basic tak ada. Anda dah masuk dah anda punya information dalam WhatsApp tu. No. Tak, itu boleh fikir. Cumanya sebab nak tahu juga, contohnya macam yelah, sebab kita bincang tadi personal minat tu kan tapi kita tak bincang yang ni, faham? Bukan minat tapi dalam arena ni yang minat buat analisa tapi dalam arena lain. So dia akan kalau kita paksakan dan salah satu tu kena faham. Sebab dia KKS dia kai. banyak faham, sebab minat buat soalan apa dan minat analisis apa contoh lah. Kalau yang dakwah tu mungkin dia minat buat soalan-soalan berdasarkan kat gambar ke kan, dan ataupun yang nak analisa kat gambar tu. So that's where I think dia akan ada sub tu jugalah. Okay, so of course untuk ni ada lagi sebab lepas ni rasanya mau kepada discussion yang lebih, so macam mana nak run iklan recruitment apa semua tu lah, nak recruit terus. Ada 3-4 maksud maknanya yang just nak tu lah. Dan siapa PIC-nya untuk, kalau sebelum ni macam ketua JK kan, ni kan. Of course sebab kalau JKKS ada hidayah medianya yang untuk kita je bagi input, dia boleh dia sekejap je dia edit poster tu. Kalau ini ada ke? Ke kita just centralize iklan? Oh, central. Sebab iklan ni akan just semuanya multiple kan, just sebenarnya bawa satu form yang sama. Kalau macam tu, itulah semuanya just discuss detail. So, kalau Hidayah kata dia boleh je edit yang poster. Tapi last time dia edit ke? Dia komen. Dia edit, lepas tu Dia kata, oh ni kena tukar. Dia tukar sendiri lah. Dia tukar. Oh, kita sama lah. Alright.
Cuma untuk maklumat Antum, bila Antum tengok maklumat Ana dalam WhatsApp group yang Ana share tadi dalam CV Ana, ada 15 bidang Ana lecture dan setakat ni 65 subjek. Daripada 15 bidang tu ada lebih kurang 12-13 bidang yang sesuai untuk tentang pelajaran. Jadi itu just untuk reference Antum lah. Kalau Antum nak tahu bidang apa kan yang patut kita recruit untuk instrumen, bidang apa yang patut kita recruit untuk data analisis kan. Anda check dari itu. Anda check kat subjek yang Anda ajar dekat bidang-bidang mana. Okay, ada lagi? So yang discussion tu nanti akan discuss kemudian dan feed kepada macam mana? Ke dalam grup data tu yang akan untuk recruitment untuk finalize iklan apa yang nak keluar atas nama apa ke. Ni semua nak kenal namakan ke kau macam mana? Itulah antara benda teknikal lah, sebab iklan tu dah keluar, yang tukang buat poster tu dia boleh buat je poster kan, tapi dia perlukan apa ayat yang kau nak buat kan. So yang tu yang tim ni lah yang kena bagi ke situ. So kata nanti bila projek ni dah habis, instrumen dia dah masuk satu stage data, tak apa nanti in the future dalam iklan tu Antum tulislah ada macam apa panggil buah tak bukan apa buah macam tangan. apa buah tangan pun panggil macam benefit bukan benefit tu apa kita call dalam bahasa Inggeris tu yang satu term tu dia punya untuk bayaran dia lah, apa kita panggil kalau buat research apa kita panggil remuneration ke apa, something like that lah. Nanti benda tu anda akan finalize kan lah jumlah ada berapa, tapi anda boleh statekan kat dalam iklan tu nanti kat hujung bawah sekali lepas projek kita settle kan. Anda boleh state kan, supaya memang anak-anak pun share nanti kan. Kita state kan, supaya just nak bagi motivation kan, pokok lah ada orang teringin pendapatan ke apa kan. tu nanti nak kena discuss dengan antara untuk kan dia pergi letak kan nombor antara apa hal lah janji. Okay. So yang perlukan media ni kita siap. Ya, okey, untuk data dan apa sebenarnya ada lagi ke untuk kontak dengan Brother Haris? Just nak kau ada. Okey dah. Okey jelas. So untuk yang iklan apa untuk untuk aspek tu sebelum kita end up meeting ni apa iklan. Maksudnya tak maknanya nak shoot iklan okey sebab yang immediate paling kurang kita naklah cari orang untuk sambung buat instrumen. So macam mana nak buat iklan tu, adakah contohnya satu set sebab terbayang tadi macam satu central iklan tapi bawah tu ada different bidang yang dia boleh select apa semua tu kan. Cuma Ana fikir sebab kita macam berdari cakap tadi lah, dia depends on the qualification dengan apa yang diminat kan. Okey. Jadi kita buat iklan, kita nak pilih dia orang ke mana berdasarkan tu lah. Okey. Pilihan tu lah, dan dia orang kata dia orang minat dan dia orang berada di bidang tu, Alright. kita offer dah tajuk kat dia orang. Nanti verbally tu cakap kat dia benefit juga untuk CV, untuk resume dia. Jadi esok dia nak apply kerja cantik lah. Cakap tu benefits tu kena tulis lah tu. Real experience. Ana just cakap awal dia bagi hint kat you all. Jadi janganlah pandang remeh. Itu sebab sekarang kan job market ni kompetitif juga kan. Jadi make sure dapatkan lah. Alright. So nanti dalam grup ke yang hantarkan ni? Apa? Tak, so yang kalau link ke Hidayahnya tak? So sebab setakat ni rasanya antara semua JK ni tim yang ke depan sikit medianya kat sini rasanya lah. Boleh anak AI Hidayah. Dan sebab template, especially kalau nak guna template yang itu dia just ubah gambar dan ubah teks kan. Kalau copywriting tu terpaksa lah bantu sikit. Tapi nak katanya macam tu lah. Boleh. Kita centralize kan dia punya tu kan. Of course yang akan menyebar iklan tu semua lah maksudnya dengan. Cuma Ana nak minta tolong untuk mungkin JK lain kan, buat questionnaire untuk nak apa, Buat questionnaire. bukan questionnaire, kayaknya macam
Marketing. nak register Soalan apa yang nak kena register? Oh, okey. Google Form tu orang lain yang Orang lain lah, take care lah. kan. Okey, Berlambatkan faham, kita. faham. Okey, maksudnya PSC poster yang ni. Tapi PSC questionnaire nama material apa lah tu, minat bidang apa semua tu someone maknanya cekai lah nampaknya. Mana betul distribution ke orang lain ke Okey lah, maknanya nak sub task sana ni apa? Keseluruhan task. Sebab kalau kita orang ni semua macam tak nak mudah Okay. Alright. So Hazim boleh take care itu. Maknanya PSC lah. Maksudnya of course kita boleh je tengok draft tu dan komen. Tapi yang Okay, form draft untuk Google Form tu lah. Boleh buat. Dia similar macam itu, cumanya ada kita sebelum ni tak tanya bidang, tak tanya minat macam tu kan. Ikut bidang tanya. bidang tanya course-nya. So soalan yang nak ditanya, nama, nometri, program, bidang apa yang specialization yang dia tengah buat. specialization. Lepas tu tanya dekat dia minat dia dalam bidang apa. Kita senaraikan bidang-bidang yang dalam CV anak tu lebih kurang ada 11-12, sebab benda tu related dengan perkembangan mahasiswa kan, belajar kan. Hantar check dalam tu. Lepas tu hantar suruh dia pilih bidang tu dalam 4 ke 5 yang dia minat. Oh, 4 ke 5. Ada multiple Itu je lah. Itu je lah. Lepas tu lagi satu, komitmen dia. Komitmen dia kita cakap lah kan, dia kena buat kerja dia punya task yang dia prefer dalam bidang data collection ni. Lepas tu kita tanya agree to work for long term and then will gain obtain benefits from us. The benefit tu letaklah something quote and unquote sama macam bayaran lah kan. Apa panggil tu macam geran, bukan geran, apa lah tahu, something, there's a term actually. Honorir. Something like that, cakap macam tu. Cakap for long term, cakap tadi. itu macam checkbox yang hujung lah kan. Checkbox yang hujung. Sebab ada orang yang nak terlibat tapi dia taklah nak janji long term punya. Itu cakap siapa yang nak buat untuk long term dia akan dapat honorary, dia akan dapat. Nanti yang akan hantar draft akan boleh verify habis tu dalam dia datang sini. Kita nak buka tempoh sampai bila? Ke sepanjang tahun ni kita buka untuk form tu? Maksudnya buka je. Tapi yang kita blast tu harapnya ada awal yang datang kan. Tapi kalau ada keep on coming, so dari data tu kadang-kadang kemudian kita perlu orang, kalau kita dah ada database orang yang memang bidang tu, dia memudahkan lah. Sebab nak tahu setengah orang memang sebab even undergrad pun dia ada buat projek tapi dia ada dapat benda kan. Jadi kita pun boleh kita offer lah juga kan, kita buat benda dekat situ kan. Tapi tak apa tau, dia benefit tau. Dia nanti bila you all jumpa dengan bakal-bakal komiti ke apa ni, cakap dia for satu untuk CV resume dia, satu lagi untuk dia punya studies lah, masters PhD dia tak jadi kejutan lah nanti. Macam setengah orang kadang-kadang masuk tanpa ada experience macam ni, buat postgrad, dia jadi kejutan lah. Nanti jangan terkejut. Beritahu awak. Ni kita kejutan sekarang, sister dah kejutan. Kasih tahu. Tapi impact apa? Kejutan masa banyak masa nak belajar lah kan, sikit-sikit. Bukan kejutan masa dah high stake. Masa postgrad. Macam mana dulu first semester kan, first semester antum teka assignment dia apa? First semester lecturer Chinese lecturer, kelas sana ada lebih kurang 50 orang, hantar guess berapa ramai Melayu? Teka berapa tadi? 10. Anas orang Melayu. Antum tahu tak dia punya assignment apa? Assignment untuk subjek itu subjek data lah, statistik. Antum tahu dia cakap kat Ana, all of you must go to the library, dapatkan thesis atau dissertation masters, kalau boleh PhD lagi baik. You kena buat you kena analyse dia punya data analysis, data collection dia, dan dibuat another paper, another better option for the research yang dah dibuat. First assignment. Itu assignment tu, bukan research tu. Itu assignment. And then they expect benda tu cepat, on the spot. Itu first semester anak. Tu sebabnya anak kata kalau antum dah tahu benda ni, insyaAllah dah tak jadi kejutan.
Okay, insyaAllah semua okay? Rafiq kan? Dia okay? Hazim, ada apa-apa? Form tak tahu. Nanti akan technicality tu kalau boleh dah masa dekat ni nak email semua orang supaya dia boleh access ke Google Form ataupun nama drive terus. nak email, nak minta email Minta email semua supaya boleh akses Google Form. Nanti terus je lah letak email masing-masing dalam grup data tu. Email Gmail kan kalau untuk Google Form. Okay. Perlu ke interview ke nanti untuk orang-orang yang isi form ni. Tak apa, tu nanti kita discuss how to recruit. Sekarang nak saya rekod satu-satu. Ada iklan, ada ni, dan kita kena decide lah kalau ada yang respon tu bila kita nak start recruitment proses lah. Maksudnya selain daripada tu tadi kan. Bat ada apa-apa? Bukan nak sama master kan? Sambung bila sama master PhD tu. Ke tak jadi ke? Tapi nak senang pilih lah tempat yang dah ada. Tak apalah pilih tempat mana. Nanti tak kesian lah. Your is nice. Your is nice kan? UM jangan. Tapi kalau nak boleh cerita kat orang, masuklah try UM. Lainlah cerita dia. Okay, but nanti kalau untuk tim tim data ni tak ada ni. Satu recording, satu cerita lah apa yang boleh cerita kat tu. Cuma nak tanya, kini posisi dia orang dah terpecah kepada instrumen dan data ni? Tak. Kini Dia masih ni. masih di Tu nanti under dia orang sebab dia orang untuk ni. So under dia orang punya instrumen mungkin dia nak duduk situ sekali. Under dia punya license mungkin dia nak duduk situ sekali lah. Tu option untuk dia orang. Dan my assumption ni lah memang dia pun nak merasalah benda tu kan. Technical korang nak buat juga. Technically tingginya buat soalan analisis data korang nak buat juga. Macam ni? Dia orang akan oversee Part of the team kan. Nak juga. Boleh juga. Sebab kalau dia join tu memang nak merasa benda tu. Sebab Tapi yelah maksudnya my assumption secara strukturnya macam sebab you as head as tu, I think head dekat sini ni normally orang lain lah, but you are part of the team. Kecuali kalau nak use ni sebab dia macam dia rasa lah bila you hate dua benda dia ni kan. Tapi kalau you hate sini tapi you part of the team yang kat bawah ni, ada orang lain yang make sure benda tu jalan kan, you just participate di sini. Okay, insyaAllah jazakallah khairan katsira berada hadis dan untuk kita semua insyaAllah. So officially kita tangguhkan dan lepas tu boleh habiskan biskut ke dengan minum dan inilah. Jazakallah khairan katsira insyaAllah kita tangguhkan officially dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah.